Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sesungguhnya, perpaduan merupakan satu elemen yang paling penting dalam membangunkan atau melestarikan pembangunan negara Malaysia. Namun, perpaduan semakin dilupakan dan semakin berkurangan sedikit demi sedikit. Terima kasih pengacara majlis Seri Kandi, Kelab Pidato Perdana yang utama, Cik Sandy Tan, barisan panel penilai pidato yang arif lagi bijaksana, hadirin rakan seperjuangan Kelab Pidato Perdana yang ada pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Laungan 54 tahun dahulu, laungan kemerdekaan di Padang Merdeka masih terngiang-ngiang di telinga kita. Bagaimanakah untuk mendapatkan kemerdekaan? Kita mendapatkan kemerdekaan tidak menitiskan walau setitik darah pun. Tetapi kita mendapatkan kemerdekaan hanya di meja rundingan saja. Apakah resepinya? Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, ialah perpaduan. Tetapi sejak kebelakangan ini, perkataan keramat perpaduan itu semakin runtuh, semakin dilupakan. Mengapa? Justru itu, pada malam ini saya ingin membawa hadirin sekalian yang saya sayangi untuk menelusuri satu pidato yang bertajuk Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Roboh. Hadirin dihormati sekalian, pada malam ini saya ingin membawa hadirin sekalian dalam dua era. Era yang pertama seperti rakan kita katakan tadi, iaitu era zaman kegemilangan Kerajaan Melaka. Apakah resepi Kerajaan Melaka menjadi begitu gemilang, begitu terkenal? Melaka yang dibuka oleh para meswara, salah seorang anak kepada Sang Nila Utama yang pernah membuka Temasek atau sekarang ni lebih dikenali sebagai Singapura, membuka tanah Melaka pada tahun 1403. Dan dalam masa singkat, Melaka telah dikenali oleh seluruh dunia sebagai pusat perdagangan. Apakah resepinya? Ternyata perpaduan. Bagaimana para meswara telah mengatur undang-undang, menggubal undang-undang. Pedagang-pedagang dari tanah Arab datang membawa kain, daripada tanah besar Cina datang membawa tembikar, daripada India membawa rempah ratus, daripada Sulawesi membawa rempah ratus. Tetapi mereka berniaga dengan aman. Mereka boleh bertoleransi, bekerja sama, berganding bahu, baikkan awur dengan tebing. Tetapi pada tahun 1511, apabila beberapa orang pembesar mula mempunyai niat yang tamak halobah, ingin untung sendiri, mementingkan diri sendiri, maka Raja Madaliar telah bertindak untuk membuka kota Melaka seluas-luasnya agar Portugis dapat masuk dan menakluk Melaka. Dan pada hari ini, ternyata Kerajaan Melaka negeri Melaka tidak mempunyai sultan. Kemana Sultan Melaka? Adakah tuan-tuan tahu? Mengikut sejarah yang telah pun tertulis di dalam buku, sebenarnya Sultan Melaka telah pun melarikan diri ke Kedah. Itulah ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, era yang kedua yang ingin saya bawa kepada rakan-rakan sekalian ialah era semenjak kemerdekaan sehinggalah terkubalnya beberapa rancangan sehingga hari ini. Bagaimana kita menuntut kemerdekaan pada tahun 1957? Pada ketika itu, untuk pengetahuan hadirin yang dihormati sekalian, untuk menuntut kemerdekaan, rombongan Suruhanjaya Kobol yang telah ditubuhkan, yang diketuai oleh Lord Kobol,
yang disertai oleh Tunku Abdul Rahman telah membuat satu badan yang dinamakan Suruhanjaya Kobor untuk menuntut kemerdekaan dari British. Pada ketika itu, British memberi syarat, sekiranya Malaysia ingin mendapatkan kemerdekaan, mestilah rakyat yang berada di dalam Malaysia atau tanah Melayu pada ketika itu hendaklah bersatu. Akalnya sungguh cerdik. Kerana sebelum itu mereka telah pun menggubal dasar pecah dan perintah. Orang Cina tinggal di Lombong, orang India tinggal di estate, orang Melayu jadi nelayan dan petani. Dan mereka memikirkan perpaduan memang sukar untuk diamalkan. Tetapi berkat perpaduan jati diri yang ada pada nenek moyang kita dahulu, mereka sanggup bergolok bergadai, membuka gelang, rantai, subang semata-mata untuk disumbangkan kepada Suruhanjaya ini, rombongan kemerdekaan ini, untuk menuntut kemerdekaan. Dan hasilnya yang kita nikmati sekarang. Dan apabila tanah Melayu pada ketika itu telah pun merdeka, beberapa rancangan telah digubal. Tetapi ada lagi elemen-elemen ataupun pihak-pihak yang tidak berpuas hati, cuba mengganggu-gugat perpaduan kita, sehingga tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Lantaran itu, Majlis Gerakan Negara telah pun menggubal satu rukun yang dinamakan sebagai Rukun Negara, yang mempunyai 5 prinsip yang perlu diamalkan oleh seluruh rakyat negara ini untuk hidup sebagai masyarakat yang bernegara. Dan bagaimana menggubal dasar ekonomi baru yang mengamalkan serampang dua mata, membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dan sehingga ke hari ini, apa yang disarankan ataupun digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, satu Malaysia tidak lain dan tidak bukan adalah bermatlamatkan perpaduan. Justru itu, hadirin dihormati sekalian, tuntasnya dapat kita simpulkan perpaduan adalah merupakan satu elemen yang paling penting. Dan kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengekalkan perpaduan. Bagaimana orang Cina boleh makan nasi lemak dan sambal belacan, orang India boleh makan yong tau fu, orang Melayu boleh makan tosek. Inilah perpaduan ini, teman. Dan saya menyeru kepada hadirin dihormati sekalian, sebagai rakyat Malaysia, hendaklah bersama-sama mengekalkan perpaduan agar dapat melestarikan pembangunan negara kita. Terima kasih di atas perhatian anda semua. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.